Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Mudah-mudahan semua tuan-tuan dalam keadaan sihat. Jadi malam ni patutnya ada tahlil kan. Saya tengok ada ramai nama ni. Jadi insya-Allah kita isyak dalam pukul 8.37, dalam 8.22 macam tu, 15 minit lah. 15 minit sebelum tu kita open dengan tahlil lah. Baik. Jadi kita mengaji Ustaz. Boleh kot no? Baik. Jadi kita tengok Ustaz. Tuan-tuan nampak cerah tuan-tuan. Lampu baru, lampu Ramadan tuan-tuan. Baik, kita tengok kita punya perang Badar. Kita berhenti di mana Imam? Ingat Imam? Ya, malaikat berserta dalam peperangan. Baik. Jadi sebelum ni kita sebut Nabi SAW berdoa pada Allah dan Allah Ta'ala utuskan para malaikat sebagai bantuan daripada Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, malaikat berserta dalam peperangan. Tiba-tiba Nabi SAW tersentak seketika. Kemudian baginda mendongakkan kepala seraya berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu." Saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, malaikat datang tolong dalam rupa manusia, bukan dalam rupa malaikat. Kalau dalam rupa malaikat, dijerkah sekali ya tuan-tuan, cukup untuk melenyapkan. Kuat malaikat ni ya. Sebab tu Nabi SAW ni, Nabi tengok ni, ini dalam rupa manusia. Dan kita tahu Jibril AS kalau dia merupa manusia, rupa yang paling handsome. Sebab tu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tengok Rasulullah SAW duduk dengan Dihya Al-Kalbi. Padahal itu bukan Dihya Al-Kalbi. Sebab apa? Itu Jibril. Tapi Jibril datang dalam rupa Dihya Al-Kalbi. Kenapa dalam rupa Dihya? Sebab dalam banyak sahabat Nabi SAW, Dihya lah yang paling handsome. Handsome, sehandsome-handsomenya. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar minta dia pakai serban tu tutup sikit muka. Sebab orang perempuan kalau tengok muka dia terpegun, terpesona, handsome dia. Jadi Jibril datang dalam rupa paling handsome. Sebab tu Maryam alaihi salam, Maryam kan, waktu dia dia duduk seorang-seorang, Jibril datang bagi wahyu. Bagi tahu inni ubasyiruka bi ghulamin. Bagi tahu dia akan dapat anak. Jibril datang waktu tu Maryam seorang-seorang. Maryam ni anak dara. Maryam pun lawa. Duduk seorang-seorang, waktu malam datang Jibril, seorang lelaki yang handsome. Itu Maryam minta lindung dengan Allah tu. Kalau dia berniat jahat lah. Jibril main dalam rupa handsome. Adapun rupa asal Jibril kita tahu Nabi SAW pernah tengok 2 kali. Kali yang pertama di dunia. Sebab Nabi SAW minta pada Jibril AS nak tengok rupa asal dia. Macam mana rupa asal? Jibril AS kata, Nabi takkan sanggup tengok. Nabi akan cemas. Kata Nabi SAW, aku sangat teringin nak tengok macam mana rupa dia. Maka waktu malam Nabi SAW bangun tahajud. Kita tahu Nabi ni tahajud tuan-tuan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Tuan-tuan nak duduk makam yang tinggi, tuan-tuan kena tahajud. Orang yang tak tahajud, dia takkan capai makam macam orang yang tahajud. Sebab dalam Quran sebut surah Isra, bangunlah malam, tahajudlah.
supaya Allah mengantarkan kita di satu makam yang mahmudah, terpuji. Nak jadi orang yang baik, dekat, bangun tahajud, muhasabah, insya-Allah kita boleh berubah jadi elok sikit tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, apa Nabi SAW bangun, ambil wudu, masa nak solat malam tu, masa tu malam bulan terang, boleh jadi malam 13, 14, 15 lah. Bulan mengambang, cerah. Kalau di tanah Arab ni awan tak ada, memang cerah sungguh. Maka Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa dia. Macam mana rupa Jibril? Besar lah. Dia ada 600 sayap. Sayap dia memenuhi timur dan barat tuan-tuan. Bila Nabi SAW tengok, pengsan Nabi. Pengsan. Macam cerita Nabi Ibrahim nak tengok rupa malaikat apa? Malaikat maut. Waktu dia cabut nyawa orang yang jahat, pengsan Nabi Ibrahim. Pengsan Nabi SAW sebab tak pernah tengok. Tuan-tuan, ni sifat manusia tuan-tuan. Betul, sifat manusia. Nabi ada marah, Nabi ada seronok, Nabi ada sedih. Betul tak? Itu sifat manusia. Dan para nabi ni basyari, manusia, tapi darjat dia luar biasa. Jadi tuan-tuan, pengsan Nabi SAW. Bila Nabi jaga, Nabi dah berada di atas Jibril. Jibril pegang belakang Nabi, satu lagi tangan Jibril pegang dada Nabi. Macam kita lah orang pengsan, kita angkat kita angkat, sandar kat badan kita, dada pegang dada Nabi, kita tenang kan. Dan kata Nabi SAW, subhanallah, aku tak sangka Allah Ta'ala ada cipta makhluk sebesarmu, wahai Jibril. Besar, sangat besar. Itu kali pertama. Kali kedua, tengok lagi sekali. Dekat mana? Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW melihat kali kedua Jibril alaihi salam. Tengok kat mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Mana sidrah? Tuan-tuan tahu sidrah? Sidrah maksud dia pokok bidara. Pokok bidara bukan pokok bidara yang ada buah kondondong, bukan. Itu bidara buah, bukan. Ni bidara yang ada duri tu. Pokok bidara duri yang jin takut tu tuan-tuan. Jin takut ni bukan ada hadis, tapi orang cuba tajribah. Tajribah ambil daun bidara, jin tak suka daun bidara tu. Jadi pokok bidara tu ada di atas langit. Yang orang buat mandi mayat dia. Ada sini ada pokok, tak ada. Kat mana? Ada tu. Saya pun teringin tanam. Kok ada hantu lari ke apa kan? Bagi dia jauh lah tuan-tuan. Tapi ada orang kata kalau pokok ciku dengan pokok buluh hantu suka main. Saya tak tahu betul tak betul tuan-tuan. Tapi ada orang kata lah, pokok ciku dengan pokok buluh hantu suka. Baik, jadi tuan-tuan, atas langit ada sidrah, pokok bidara. Akak dia di langit yang ke-6. Dia punya ranting dia, buah dia punya daun dia berada di langit yang ke-7. Sidrah, pokok bidara. Muntaha, kenapa nama dia muntaha? Sebab ilmu makhluk ni, manusia ke malaikat ke, hanya sampai di sidratul muntaha. Situlah capaian ilmu makhluk. Itu nama dia muntaha. Yang pernah melepasi seorang aja, Nabi Muhammad SAW. Bila malam Isra' dan Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha. Ayat ni menunjukkan Nabi SAW pernah sampai kat sana. Ni ayat dia. Ini ayat bukti Mi'raj. Nabi pernah naik ke langit. Kalau orang tak percaya, sesat. Dia tak jadi kafir tuan-tuan, tapi sesat yang menghampiri kufur. Tapi kalau tolak Isra', kafir. Sebab Isra' Quran sebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini jelas disebut. Tolak Mi'raj, bid'ah, sesat. Tapi dalam ayat ini sebut Nabi SAW pernah sampai di Sidratul Muntaha. Dan waktu Nabi tengok Jibril di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wah, dekat di situ ada syurga kat atas. Baik, tak apa tuan-tuan. Maka Nabi tengok kali kedua. Bila sampai di Sidratul Muntaha, Jibril alaihi salam tak boleh naik dah. Bila tak boleh naik, Jibril memperlihatkan rupa dia yang sebenar. Maka Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Nabi tengok Jibril, kali ni tak pengsan. Kali kedua tak pengsan. Tengok Jibril dalam rupa dia ada 600 sayap. Dan sayap Jibril alaihi salam ni penuh, berhamburan dengan intan dan permata, penuh.
Intan dengan permata. Warna dia macam-macam warna. Warna intan dan permata tu macam-macam warna ada. Itulah rupa Jibril alaihi salam. Kalau macam tu punya rupa tuan-tuan, mai tolong hancur bumi tuan-tuan. Bukan macam tu dia mai dalam rupa manusia. Baik, kemudian dalam riwayat lain Muhammad bin Ishaq menyebutkan Nabi SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Gulungan-gulungan debu, maksud dia Jibril, malaikat ni dia menjelma. Tuan-tuan, malaikat kita boleh nampak tuan-tuan, malaikat. Kita tak boleh nampak malaikat. Siapa dakwa dia nampak malaikat, dia penipu. Sama juga syaitan, jin boleh tengok tuan-tuan. Jin tak boleh tengok tuan-tuan. Kalau ada orang kata mata dia tak berhijab, ini sangat-sangat penipu tuan-tuan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau jumpa orang yang dia kata mata dia tak berhijab, dia adalah penipu, tak boleh menerima penyaksian dia. Sebab apa? Sebab Quran kata, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Jelas Quran kata, syaitan, jin, iblis ni tengok kita dengan adik anak beranak dia. Min haitsu la tarawnahum, sedangkan kita tak tengok dia apa. Tak boleh tengok jin. Tak boleh nampak malaikat dalam rupa asal dia. Tapi bila dia menjelma, nampak. Boleh tuan-tuan sebab tu malaikat di sini nanti kita sebut. Banyak sahabat yang nampak malaikat tapi bukan rupa asal, jelmaan dia dalam rupa manusia. Dengan izin Allah nampak. Sama juga yang kita duk nampak hantu. Kalau tuan-tuan pernah tengoklah, pocong ke apa, toyol ke, macam-macam orang Melayu punya hantu tuan-tuan. Yang tuan-tuan tengok tu bukan rupa dia asal, itu jelmaan dia. Jelmaan dia. Dan sebab itu biasanya hantu ni kalau dia jelma, dia duduk jauh. Pasal tak? Dia duduk jauh. Pasal apa? Kalau dia menjelma, tuan-tuan lempang dia, memang dia sakit. Itu tuan-tuan, tu dia duduk jauh. Dia pandai-pandai tuan-tuan. Dia play safe tuan-tuan, play safe. Ni kalau dekat mati aku. Itu dia menjelma duduk jauh-jauh. Kita bila nampak hantu kot jauh, kita takut. Padahal dia takut sungguh tu. Dia setakut sangat-sangat. Kalau aku main dekat sini, dia apa, smackdown ke apa ke, tu yang dia duduk jauh, jin. Sebab bila dia menjelma, kita boleh bertindak ke atas dia. Baik, sama juga malaikat tuan-tuan. Kalau dalam rupa asal malaikat lain, bila dia main dalam rupa manusia, maka dia boleh memukul kepala manusia, mungkin apa, memancung kepala manusia bila dia menjelma dalam rupa manusia. Kemudian nama kuda Jibril ni, nama dia Haizun. Haizun nama kuda Jibril alaihi salam, Haizun. Kemudian Nabi SAW keluar daripada pintu kemah, melompat dari sana dengan mengenakan baju besi sambil membaca. Nabi keluar. Nabi tak duduk dalam kemah sampai habis perang, tak. Nabi perancang tuan-tuan, perancang tunggu wahyu bagaimana nak bertindak. Maka Nabi pakai baju besi. Mana dia apa tuan-tuan? Kena usaha, betul tuan-tuan. Tak ada pula Nabi tak pakai topi besi. Nabi pakai topi besi tuan-tuan. Nabi pakai baju besi, Nabi juga pakai pedang. Tak ada Nabi bila nak perang, Nabi kata tak payah pakai baju besi ya, tak payah topi besi ya, hampa relax semua, aku tiup sekali ya, puh, jatuh semua. Tak ada tuan-tuan, mustahil. Tidak ada dalam agama macam tu tuan-tuan. Dalam agama tu orang silap faham. Ada orang malas kerja. Pasal apa malas kerja? Aku rajin zikir, rezeki murah. Salah. Zikir ibadah, semayang ibadah, cari rezeki ibadah. Nampak tu? Malah cari rezeki itu lebih afdal daripada kita berzikir. Berzikir sunat, cari rezeki wajib. Ada orang dia nampak ibadah ni baca Quran, zikir. Salah tu. Ibadah itu juga cari rezeki. Tu ibadah. Kan ada orang pernah kata kan, ada seorang lelaki badan dia tough. Dia pergi cari kayu, angkat kayu jual. Ada orang kata kalau dia ni berjihad di jalan Allah kan bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sebut macam tu. Kalau dia keluar ni sebab dia nak apa? Sara ayah dia ke, anak dia ke, dia di jalan Allah. Jangan kita kecilkan konsep ibadah tuan-tuan. Nampak? Ada orang dia kecilkan konsep ibadah. Sebab tu dalam Quran sebut fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh.
Bila habis sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Nampak? Rezeki itu perintah Allah, rezeki itu ibadah, rezeki itu arahan Allah. Allah Ta'ala tak sebut lepas habis sembahyang Jumaat, sembahyanglah sunat, baca Quran sampai ke malam tu. Tapi dalam duk cari rezeki, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam kita duk kerja, lidah ni kalau tak buat apa, zikir. Betul tak? Tapi kerja kena. Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalau dia tengok orang tak kerja, duduk kat masjid baca Quran, berzikir, Sayyidina Umar akan pergi belakang ni pukul. Pergi kerja. Pasal apa pergi kerja? Fa innas sama la tumtir dhahaban. Pasal langit tidak menurunkan emas. Kena kerja. Jadi jangan silap, kerja juga ibadah. Jadi tuan-tuan ni usaha. Nabi usaha pakai baju besi, dapat pahala. Pakai topi, dapat pahala. Usaha di jalan Allah, dapat pahala. Kemudian Nabi SAW keluar daripada pintu khemah, melompat dari sana dengan mengenakan baju besi sambil membaca. Nabi keluar pada khemah dan Nabi baca ayat Al-Quran. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ini ayat Quran. Maksud dalam perang Badar ni, musuh akan kalah dan mereka akan lari ke belakang. Kemudian Nabi SAW memungut segenggam pasir lalu menghampiri ke arah kaum Quraisy sambil bersabda, wajah-wajah yang buruk. Kemudian baginda menaburkan pasir itu ke wajah mereka sehingga terkenalah pasir itu ke mata, mulut dan tengkuknya. Nabi ambil pasir, Nabi baling. Ambil pasir, baling dekat tentera musuh. Maka Allah berfirman, wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Mana dia apa? Dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Maksud dia kesan dia tuan-tuan. Nabi Muhammad buat dengan kemampuan yang Allah Ta'ala beri, kesan dia juga Allah yang jadikan. Baik. Jadi tuan-tuan, turunnya pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, kita tengok di sini, pertolongan Allah yang pertama malaikat. Yang kedua tentang pertolongan adalah Allah memasukkan di dalam hati musuh takut. Saya sebut kat tuan-tuan pada 2 minggu lepas, yang mana seorang sahabat Nabi, Abu Mu'allaq. Tuan-tuan ingat cerita dia? Kita ingat yang mai malam tu lah tuan-tuan. Cerita Abu Mu'allaq yang dia nak kena bunuh dengan pencuri tu kan. Tapi dia sembahyang 4 rakaat sebelum kena bunuh tu, dan dia berdoa kan. Datang malaikat dalam rupa manusia bunuh daripada langit yang keempat. Doa dia saya bagian, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka binurikal ladzi la yuram, dan seterusnya tuan-tuan. Satu lagi kisah tuan-tuan. Sebab ni panjang tuan-tuan, saya habiskan sebab kita nak tahlil ni. Satu lagi kisah tuan-tuan. Lepas ni kita sambung di serangan balas. Berhenti di sambungan serangan balas. Akan datang di serangan balas. Maksud dia tentera Islam menyerang balas. Saya nak tutup dengan kisah lain tuan-tuan sebab tajuk ni panjang pula, kita nak tahlil. Jadi tuan-tuan, satu kisah tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam kita, mazhab kita tuan-tuan, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah tuan-tuan, pernah satu ketika dia dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid. Tuan-tuan tahu Imam Syafi'i ni pernah hampir-hampir dipotong kepala sebab orang fitnah dia. Fitnah kata yang pertama Syiah, ada yang fitnah dia Mu'tazilah, ada juga. Ada yang fitnah dia nak memberontak. 3 tuan-tuan. Syiah sebab dia ada syair memuji Ahlul Bait, jadi orang anggap dia Syiah. Ini salah. Ahlul Bait memang mulia. Ahlul Bait yang betul-betul Ahlul Bait lah tuan-tuan, yang ada sanad yang sampai pada Nabi SAW. Lah ni orang yang nak claim Ahlul Bait, dia kena buktikan sanad dia. Dia ada sanad sampai pada Hasan ataupun Husain tuan-tuan. Banyak tuan-tuan ada. Di Maktabah Alawiyah Indonesia ada, Malaysia di Negeri Sembilan, Indonesia pun ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i dituduh hampir dibunuh. Ada satu malam, jadi Imam Syafi'i ni kita tahu dah hampir dibunuh, dipancung kerana tuduhan orang. Katanya dia memberontak tuan-tuan, hampir dibunuh. Yang hampir dibunuh ni kerana tuduhan nak memberontak. Orang tuduh Imam Syafi'i berpakat nak jatuhkan Harun Ar-Rasyid.
Itu yang pertama. Yang kedua, cerita dia, satu malam tengah Imam Syafi'i duduk, datang seorang anak murid dia, nama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ni masuk tak bagi salam. Rabi' bin Sulaiman kata apa? Wahai Syafi'i, wahai Muhammad, nama dia Muhammad bin Idris kan, datang segera ke istana Harun Ar-Rasyid. Muka dia cemas. Rabi' bin Sulaiman ni cemas. Kata Imam Syafi'i, takkan nak datang sekarang, malam-malam hang masuk pun tak bagi salam. Dia kata ini arahan pemimpin, arahan khalifah, kena datang sekarang. Maka Imam Syafi'i pun ikutlah. Masa ni keadaan getir, tak tahu, sebab Harun Ar-Rasyid katanya sangat marah. Mungkin fitnah ada orang yang sampaikan kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid sangat marah kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tuan-tuan, bila sampai di depan rumah Harun Ar-Rasyid ni, kata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, aku harap mudah-mudahan Harun Ar-Rasyid dah tidur, ataupun dia punya marah dah hilang. Bila Rabi' bin Sulaiman masuk dalam rumah Harun Ar-Rasyid, tengok Harun Ar-Rasyid tengah berdiri, muka tengah marah. Harun Ar-Rasyid ni khalifah yang baik tuan-tuan, baik. Tapi kerana zaman tu kadang-kadang orang yang sebarkan fitnah. Jadi tuan-tuan, muka yang marah, dengan nada yang marah, kata Harun Ar-Rasyid, mana Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i, mana Muhammad bin Idris? Panggil dia. Masa ni Rabi' bin Sulaiman kata, habis lah. Imam Syafi'i kena potong kepala, kena potong kepala. Jadi tuan-tuan, bila Imam Syafi'i rahimahullah masuk bertemu dengan Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid tengok Imam Syafi'i, lembut hati dia, lembut hati dia. Kemudian Harun Ar-Rasyid kata, wahai Muhammad, tadi kami telah takutkan hang, sekarang hang baliklah dengan aman. Malah Harun Ar-Rasyid bagi dia duit dan bagi dia gandum. Imam Syafi'i tak mau. Imam Syafi'i ni zuhud, tak mau. Tapi Harun Ar-Rasyid suruh terima juga pemberian ni, sampai dia bersumpah demi Allah terima. Maka Imam Syafi'i pun balik dengan ada apa? Pegawai-pegawai yang bawa hadiah, makanan dan duit daripada Harun Ar-Rasyid. Sampai kat rumah, Rabi' bin Sulaiman kata, demi zat, Rabi' bin Sulaiman anak murid Imam Syafi'i, demi zat yang telah melembutkan hati Harun Ar-Rasyid, wahai Muhammad, kau baca apa tadi? Baca apa? Sampai sebab aku sangka lehermu telah dipancung. Aku sangka lehermu dipancung. Kau baca apa tadi? Lembut hati dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mendengar daripada Malik bin Anas. Imam Maliki. Imam Malik bin Anas mengambil daripada Nafi'. Nafi' ambil daripada Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar kan. Kata Abdullah ibnu Umar, ketika mana perang Ahzab, tentang perang Ahzab, seluruh gabungan, seluruh bangsa Arab berpakat nak hancurkan Islam. Seluruh bangsa Arab berpakat nak hancurkan Islam. Seluruh bangsa Arab, Ghassannya, Bani Hanafiyahnya dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, waktu perang Ahzab ni aku dengar Nabi SAW berdoa. Tapi doa dia panjang lah tuan-tuan, saya tak ingat sangat. Tapi saya baca yang mana saya ingat je tuan-tuan. Nabi berdoa waktu malam tu, doa itulah Imam Syafi'i baca. Doa dia, Allahumma inni a'udhu binuri qudsik. Ya Allah, aku berlindung denganmu, dengan cahaya kesucianmu, wa barakati taharatik, dan berkat kesucianmu, wa idhami mulkik, dan besarnya, wa idhami jalalik, dan besar dan agungnya kemuliaanmu, an min kulli tariqin illa tariqan bi khair, daripada setiap yang datang kepadaku kecuali yang datang dengan baik. Kemudian kata Nabi SAW, yang Imam Syafi'i baca doa ni, Allahumma anta ghiyathi, ya Allah engkaulah penolongku, fabika aghus, dengan kau aku minta tolong, wa anta liwazi, dan engkaulah bentengku, fabika aluz, denganmu lah aku membentengi diriku. Hebat tuan-tuan doa dia. Kemudian Nabi sambung lagi, ya man dhallat lahu jabarul
jabarul jababirah, ya man khaddat lahu unuqal jababirah, wahai zat yang seluruh tengkuk-tengkuk pemimpin-pemimpin yang zalim dalam kekuasaannya tunduk kepadanya. Wa khada'at lahu maqalidul faraghinah, dan seluruh leher-leher Fir'aun tunduk pada kekuasaannya. Selamatkanlah aku min khizyika wa uqubatika, selamatkanlah aku daripada kehinaan dan hukuman, fi laili wa nahari, pada waktu siang dan malam, wa fi naumi, pada waktu tidur, wa qarari, dan pada waktu jaga. Dan seterusnya lah tuan-tuan. Saya tak ingat, dia ada lagi sikit sambungan ni tuan-tuan. Dia baca doa ni tuan-tuan, sampailah hati Harun Ar-Rasyid jadi lembut tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengoklah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak saya boleh bagi tuan-tuan, tapi saya tak ingat semua. Baik tuan-tuan, saya tengok dah lagi 15 minit kita dah nak isyak, jadi saya ingat kita open pada tahlil lah tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah.